Okey kelas, so kita nak sambung berkenaan dengan tajuk ini. Baik, yang seterusnya muka surat 153, marah selalu diri binasa. Jika kita marah selalu akan memberi kesan kepada diri kita sendiri yang akan binasa. Kekerapan dan tempoh masa kemarahan akan membawa kesan yang nyata dan padah terhadap kesihatan diri seseorang. Berapa kerapnya dan berapa lama tempoh kemarahan tu. Itu yang akan memberi kesan yang jelas dan juga kesan yang sangat teruk kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Jika kita terus-menerus tidak dapat mengawal kemarahan dan sebagainya. Baik, kita akan lihat apakah implikasi ataupun kesan kemarahan terhadap diri kita, terhadap kesihatan diri kita sendiri. Yang pertama, marah menyebabkan kita tertekan. So kita akan berasa sakit kepala. Kemudian yang kedua, akan meningkatkan risiko mengalami stroke. Ini memang bahaya. Kematian di Malaysia antara yang paling tinggi yang berpunca daripada stroke. Baik, kemudian yang ketiga, menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan. Sistem immunity badan kita akan terjejas, akan lemah akibat daripada kesan fisiologi kita, tempoh kemarahan, kerapnya kita berasa marah. Dia akan menjejaskan sistem immunity dan boleh menyebabkan penyakit-penyakit mudah untuk ada dalam badan kita, menjangkiti kita dengan lebih mudah. Baik, kemudian yang ketiga, masalah kulit di kulit-kulit kita. Akan berlaku penyakit contohnya seperti eczema. Penyakit eczema ni adalah salah satu contoh penyakit kulit. Kulitnya akan kekeringan. Dan agak sakit. Kemudian yang seterusnya, risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa. Kita akan berasa murung, menyendiri, dan jiwa kita berasa tidak tenteram, selalu nak marah dan sebagainya, tidak tenang. Kemudian masalah pemakanan dan penghadaman. Kita akan berasa penghadaman, sistem penghadaman kita menjadi tidak begitu baik. Susah untuk membuang air besar, sembelit. Kemudian insomnia. Masalah insomnia agak memberi kesan yang sangat teruk. Kita susah untuk tidur pada waktu malam. So bagaimana untuk kita mendapat rehat yang secukupnya, untuk belajar, untuk bekerja dan sebagainya. Baik. Kemudian meningkatkan tahap kebimbangan, anxiety. Kebimbangan dalam diri kita akan tinggi, memberi kesan yang tidak baik. Kemudian mempercepatkan proses penuaan. Walaupun umur tetap sama dengan orang lain yang sebaya dengan kita, tetapi akibat daripada tekanan, rasa marah yang terlalu lama, akan menyebabkan wajah, fizikal, bentuk wajah kita, bukan bentuk wajah, riak wajah kita, muka kita akan nampak lebih tua sebelum usia. Walaupun umur kita sama dengan sebaya dengan rakan kita, tapi cara pembawaan diri kita mungkin kita tidak dapat mengawal kemarahan dengan baik, kerap berasa marah dan sebagainya, tekanan yang tinggi, akan memberi kesan kepada fizikal kita. Itu proses penuaan berlaku lebih cepat. Kemudian memendekkan hayat seseorang. Jangka hayat seseorang akan menjadi lebih pendek. Tekanan, marah dan sebagainya. Itu akan memberi kesan seperti stroke tadi, stroke, immunity badan. Penyakit demi penyakit datang, akan memendekkan jangka hayat, menyebabkan mati lebih awal.
Kemudian gangguan pernafasan. Pernafasan kita menjadi tidak teratur akibat kemarahan, bernafas dengan begitu pantas dan sebagainya. Okey, kemudian serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Okey, ini adalah implikasi dia, implikasi kesan terhadap kesihatan kita jika kita tidak kawal kemarahan dengan baik. Okey, kemudian perubahan yang berlaku semasa mengalami kemarahan. Ketika kita sedang marah, yang betul-betul marah, berasa sangat marah. Okey, pada fizikal kita dapat lihat, kita akan rasa, badan kita akan cepat untuk berpeluh. Kemudian kita akan menggigil, seperti kemarahan yang amat sangat. Kemudian otot-otot yang ada di badan kita menjadi lebih tegang, akan menjadi lebih keras, sebab kita berasa marah. Kemudian kadar pernafasan juga meningkat. Kita bernafas dengan lebih laju. Okey, baik. Kemudian dari segi tingkah laku, percakapan menjadi semakin cepat dan kuat. Nada suara yang tinggi, menuding dari apabila bercakap. Okey, kemudian mengeluarkan perkataan yang tidak baik, memaki, menjadi terlalu sensitif, tindakan yang agresif sehingga merosakkan barangan harta benda sekolah dan sebagainya. Kemudian nada suara yang tinggi, menengking-nengking pada orang lain. Okey, itu adalah kesannya. Okey, kemudian bagaimana cara untuk mengawal kemarahan? Okey, yang pertama, berhenti melakukan sebarang aktiviti. Apabila anda merasakan tahap kemarahan anda semakin meningkat, beritahu diri untuk stop apa yang sedang kita lakukan tersebut. Kita tenangkan diri dahulu, kemudian barulah kita dapat berfikir dengan lebih tenang. Okey, kemudian yang kedua, cuba bertenang. Mengira bilangan 1 hingga 100. Untuk kita bertenang, relax, pejam mata. Cuba kira 1, 2, 3 dalam rima yang sederhana, yang perlahan. Sambil mengawal pernafasan. Boleh juga minum air. Berjalan sebentar. Elakkan diri di tempat yang boleh menyebabkan kemarahan tersebut. Kemudian tarik nafas yang panjang. Kemudian perlahan-lahan lepaskan sebanyak beberapa kali bukan sekali sahaja. Ulang perkara tersebut beberapa kali sehingga kamu dapat berasa tenang. Okey, kemudian tinggalkan punca kemarahan. Tinggalkan perkara yang boleh menyebabkan kemarahan. Kemudian kembali semula apabila anda telah berasa tenang dan bersedia untuk menghadapinya. Okey, kemudian berfikir sebelum bercakap. Okey, dengan keadaan yang tenang, terangkan dengan jelas apa-apa yang menyebabkan anda berasa marah. Okey, elakkan daripada menjerit, mengeluarkan kata-kata kesat atau membuat ancaman secara verbal. Okey, baik. Kemudian gunakan kata ganti diri pertama saya. Okey, gunakan perkataan saya apabila menyuarakan pandangan supaya pihak satu lagi, pihak yang mendengar tidak berasa diri mereka dipersalahkan untuk mengelakkan berlakunya ketegangan dalam sesuatu situasi tersebut. Okey, penggunaan perkataan yang baik juga dapat mengelakkan situasi itu menjadi lebih tegang. So kita perlu tahu penggunaan perkataan, penggunaan ayat yang betul pada situasi yang tepat. Kemudian mencari jalan penyelesaian. Bincangkan sebarang perubahan yang anda kehendaki dan cuba cari jalan penyelesaian. Dan yang terakhir, dapatkan bantuan. Okey, jika dah tak boleh buat apa sangat, kamu dah stres, marah yang tak boleh dikawal lagi, dapatkan bantuan daripada orang yang lebih pakar. Kalau di sekolah, kamu bolehlah berjumpa dengan kaunselor sekolah. Kalau di luar, mungkin ada ahli-ahli psikologi yang terlatih dalam bidang kesihatan mental dan juga emosi. Dan dapatkan rawatan.
Dapatkan hikmat nasihat. Jangan malu. Okey? Kita jumpa ahli psikologi, kaunselor bukan bermakna kita ni bermasalah. Kita cuba untuk menyelesaikan masalah. Bukannya kita gila. Okey? Kalau kita jumpa di hospital, doktor psikiatri, itu tak bermaksud kita gila. Itu adalah salah satu langkah bagaimana untuk kita cuba atasi masalah yang ada dalam diri kita. Okey? Baik, ini adalah antara cara-cara untuk mengawal kemarahan yang ada pada diri kita. Baik, yang seterusnya. Okey. Sedikit latihan kepada kamu. Saya nak berikan. Okey, fikirkan satu situasi yang membangkitkan perasaan marah yang ada dalam diri kamu. Okey. Kemudian dikatakan di sini, gunakan peta kemarahan di bawah untuk menerangkan perasaan yang dialami. Okey, baik. Saya nak kamu senaraikan semua latihan yang ada di dalam peta kemarahan ini. Okey, masukkan ataupun jawab di bahagian komen. Okey, jawab di bahagian komen di posting yang saya buat di dalam Google Classroom. Okey, di situ kamu akan jawab segala persoalan yang ada di latihan ini. Okey. Kemudian yang pertama dah ada nama. Kamu kamu tak perlu tulis nama lagi. Nama dah dimasukkan. Kemudian lukis emoji ataupun kamu masukkan simbol emoji kamu semasa marah. Okey. Kemudian apa yang kamu akan katakan untuk atasi rasa marah. Okey, typekan di bahagian komen. Typekan di bahagian komen. Kemudian kamu jawab satu persatu soalan yang ada di dalam peta kemarahan ini. Contohnya yang pertama, bagaimana tingkah laku kamu apabila berasa marah? Apa yang kamu lakukan? Okay, kemudian, apakah perubahan pada badan kamu apabila berasa marah? Okay, yang ketiga, apakah kesan yang kamu dapat dari kemarahan ini? Okay, kemudian, bagaimanakah kamu mengawal kemarahan? Okay, dan yang seterusnya, apa yang membantu mengatasi kemarahan kamu? Dan apa pengajaran yang kamu dapat pelajari? Okey? Ini saja latihan yang kamu perlu buat. Kita cuba senaraikan apa perasaan kamu ketika marah. Apa perubahan yang dapat kamu kesan. Mungkin sebelum ni kamu hanya marah saja. Kamu tak tahu bagaimana untuk mengatasi perasaan marah tersebut dalam diri kamu. So hari ini kita cuba senaraikan. Kita kenal pasti apa faedah, apa pengajaran, apa yang dapat membantu kamu mengatasi kemarahan-kemarahan yang berlaku. Okey? So soalannya simple. Lihat pada latihan ini, jawab di bahagian komen sahaja. Tak perlu jawab di buku latihan dan sebagainya. Okey, saya akan lihat komen kamu. So akan ada nama kamu di atas. So saya akan tahulah siapa yang buat dan siapa yang tak buat. Okey? Baik. So, kita akan jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Saya stop sampai sini dulu. Okey, masa yang ada ni masih ada. Teruskan jawab. Saya akan berada secara online. Saya akan semak jawapan kamu secara online sehinggalah kelas kita berakhir. Okey? So, selamat mencuba, selamat menjawab. Sekian, terima kasih.